tiba-tiba Nabi SAW katakan kepada para sahabat, di manakah aina Hanzalah? Di manakah Hanzalah? Kenapa ya Rasulullah? Aku lihat di langit, antara langit dan bumi, Hanzalah dimandikan oleh malaikat, yang mana airnya sangat suci, dimandikan daripada bejana emas, bejana perak, kata Nabi. Itu hadis. Maka para sahabat pun cari mana dia Hanzalah. Maka pergi pusing punya pusing, berhampiran dengan Bukit Uhud. Di atas batu, rupanya jasad Hanzalah ada di situ, malaikat letak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalul kalam, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa rasulina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Apa maksudnya tuan-tuan? Allah menyeru kepada orang yang beriman. Siapa beriman? Kita lah. Kalau tak beriman, tak adanya sampai ke sini. Ya, alhamdulillah kita beriman, tapi Allah kata apa? Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maksudnya ada satu capaian tahap lagi yang kita kena berusaha, iaitu bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Datang solat sini bukan untuk menunjuk ke orang. Alhamdulillah, tengok aku 4 lebih pun aku sampai juga sini. Aku tak alim pun aku sampai juga sini. Tak boleh macam tu. Tak boleh. Walaupun yang sedang bercakap ni pun tengok da'i, da'i datang masjid, da'i datang, tak boleh. Da'i ke pemendanya, itu semua tatapan mata masyarakat dunia. Yang abu tetap akan balik menjadi abu, yang debu tetap akan balik menjadi debu. Takkan debu menjadi emas. Faham? Itu ayat makrifat tu, tinggi sikit tu. Kita ni asal debu, akan balik jadi debu, takkan jadi emas. Kalau kita ni jadi emas, kubur tu takkan ada selamatnya. Abang Haji meninggal dah, kena tunggu sebulan jadi emas nanti tu. Orang korek balik. Ada orang korek kubur? Tak ada, orang tak nak. Melainkan orang nak ambil buat minyak dagu. Itu je. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sedarlah bahawasanya kita ini makhluk Allah yang Allah jadikan kita ni manusia. Dan dalam manusia-manusia yang begitu ramai ni, Allah pilih pula kita antaranya sebagai umat Islam. Dan daripada umat Islam yang ramai, tuan-tuan cuba tengok di dunia ni, ramai Islam. Yang beriman tak ramai. Daripada Islam yang tak ramai tu namanya beriman. Daripada yang beriman itu Allah suruh satu lagi. Apa dia? Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan dalam ayat yang sama Allah ingatkan kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu menjadi Islam, orang-orang Islam, muslimun. Yang saya muliakan lagi, saya kasihi pihak jawatan kuasa Masjid Nurul Iman, Kampung Merbau Sempak, Sungai Buloh. Sungai Buloh kan? Betul ke? Nurul Amin, Nurul Iman pula. Bukan keperang lama tuan-tuan, tidak, tak ada kena-mengena. Nurul Amin. Yang dihormati Tuan Nazir, Timbalan Nazir, seterusnya para imam,
para Bilal, serta tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Apa khabar semua? Sihat elok ya? Alhamdulillah. Masuk 2024 dah. Ada antara kita dia merasakan umurnya meningkat. Hakikat umur meningkat ke menurun? Soalan seram ni. Ini pun makrifat juga. Umur meningkat ke menurun? Siapa kata umur dia meningkat, balik dia kena muhasabah lagi. Betul ke meningkat? Hakikatnya umur kita menurun. Sebab yang statik tu, tarikh sekian-sekian, jam berapa, pukul berapa, pagi ke tengah hari ke petang ke subuh ke, kematian kita dah ditetapkan. Jadi kalau rasa meningkat, tak adanya. Kita tunggu satu masa yang ditetapkan seperti yang tertera dalam Lauhul Mahfuz, kita akan mati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada orang dia merasa diri dia, umur dia meningkat. Itu yang tak jumpa jalan ke surau, ke masjid tu. Ya, lambat lagi. Lek lu katanya. Lek lu ke depan accident. Situ juga. Jaga. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut umur yang makin menurun, jangan kita takut. Sebab apa? Selagi mana hayat dikandung badan, sama-samalah kita mengejar mardatillah. Seperti mana majlis ilmu malam ini, saya nak berkongsi tentang seorang sahabat Nabi SAW yang mana gelarannya adalah Ghasilul Malaikah. Apa maksud Ghasilul Malaikah? Yang dimandikan malaikat. Tulis. Tengok, dengar boleh juga, tapi itulah selalunya wifi sampai pintu je. Lupa terus. Yang mana ingat alhamdulillah tuan-tuan. Ghasilul Malaikah, yang dimandikan oleh malaikat. Kenapa dikatakan dimandikan oleh malaikat ni? Ada kisah dia. Dalam banyak-banyak para sahabat ini adalah sahabat yang terpilih, yang mana syahidnya dimandikan oleh malaikat. Macam mana pula ustaz? Bukankah kalau mati syahid tak payah mandi? Ada kisah dia. Sabar dulu ya, step by step. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa kita kena belajar tentang sahabat Nabi SAW? Sebab para sahabat Nabi ni, ya, radhiyallahu anhum, mereka ini mempunyai kepribadian yang hebat. Masakan tidak sehingga Allah firmankan tentang as-sabiqunal awwalun, iaitu golongan yang paling awal memeluk agama Islam. Dekat mana firman Allah? Cuba tengok surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 100. Tulis. Ni saya khabar ni ingat, sebelum saya nyanyuk lah, ya. Surah At-Taubah ayat 100 tentang as-sabiqunal awwalun. Allah cerita tentang para sahabat ni yang beriman kepada Nabi ni, kualiti iman mereka sangat hebat sehinggalah Allah nyatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka juga redha kepada Allah. Tu sampai tahap iman paling hebat. Kita ni memang sekarang alhamdulillah cakap redha dengan Allah, keluar kejap lagi, ni saya bukan doa ya, tiba-tiba aksiden kedemuk. Terus dia maki hamun dah. Dia terlupa yang menetapkan itu, yang menjadikan sesuatu itu nun. Ataupun balik rumah, tengok-tengok isteri tertidur, terlupa buat kopi. Situ juga dia maki. Tak ada dah redha pada isteri, tak redha pada Allah dah. Padahal baru balik surau, baru balik masjid. Tapi para sahabat lain. Level dia radhiyallahu anhum wa radu'an. Dalam ayat yang sama, tuan-tuan cuba balik baca ayat dalam surah At-Taubah ayat 100 ni. Allah cerita apa? Cerita tentang ganjaran yang menanti kepada para sahabat ni. Garanti Allah bagi dah. Apa dia? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Syurga yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Macam tak faham kan tuan-tuan kan? Dia tak boleh bayang macam ni lah. Tak sama. Tapi saya nak bagi ibarat kat dunia lagi dah nampak dah. Apa beza hotel dekat Sungai Buloh dengan hotel dekat Port Dickson? Harga dia beza tak? Air senyap aja. Banyak benar khusyuknya tu. Tuan-tuan, banyak beza tak? Sebagai contoh,
balik Google. Suruh balik Google je ustaz ni ya. Tak apalah. Balik Google, ada satu hotel yang namanya Hibiscus dekat Port Dickson. 2 malam 2,000 harga dia. Kita ni sebulan cari 2,000. Ada orang habiskan duduk 2 malam 2,000 kat situ. Tu harga bila tu? New Year baru ni. 2,000 pak. Sebab apa? Dia punya hotel bawah tu laut, air duk mengalir. Itu dunia. Syurga. Syurga ni lagi indah tak terbayang. Ada salah seorang Nabi pun pernah masuk, tak nak keluar dah, bagi tahu kat malaikat. Balik cari Nabi apa. Sebab kalau saya cerita ni mau habis kuliah subuh ni. Nak ceritanya tuan-tuan tu, begitu indah, hebatnya syurga. Jadi sebab itulah antara salah satu sebab kita kena belajar tentang Nabi SAW. Bahkan sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, bagaimana Nabi SAW menyatakan, mathalul jalis as-salih was-sawi kahamilil miski wa nafikhil kir. Fahamilul miski imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithah. Apa maksudnya? Nabi pesan dekat kita, perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang peniup alat untuk menyalakan api, iaitu tukang besi. Adapun penjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan hadiah kepadamu, atau engkau membeli daripadanya, atau engkau membawa ataupun mendapatkan bau harum daripadanya. Faham tak? Macam susah faham kan? Macam ni, kita ni ada seorang kawan, dia ni tukang minyak wangi. Dalam kereta dia penuh stok. Kena pula macam-macam minyak wangi tertumpah lah, macam-macam lah ya. Orang yang jual minyak wangi dia tahu pula. Maka kita ni pun, tak ada kereta ni, nak pergi masjid, tumpang boleh? Tumpang-tumpang, turun daripada kereta sampai dekat masjid, wangi. Mana dapat bau tu? Share kereta. Duduk sebelah abang weh. Baunya lekat. Tu. Nabi tak cerita lagi tu, saya yang bagi bayangan. Tuan-tuan kena faham dari sudut tu pula ya. Sebab apa? Kita berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi, atau engkau membeli darinya. Sedangkan tukang besi, mereka yang pandai besi, mungkin dia akan membakar pakaianmu, atau engkau mendapat bau yang buruk. Kalau tukang buat besi, tukang duk bakar-bakar tu, kita nak panggil dia, imam kata, pergi kat Pak Samad kejap, pergi panggil dia, ataupun pergi sembang dengan dia, suruh datang masjid malam ni, nak lantik dia AJK masjid. Mana Pak Samad? Pak Samad ada tu tengah duk membakar besi. Kita pun pergi pakai jubah baru, pergi dekat-dekat tengok-tengok, dia tengah duk ketuk, tong-tang. Dia punya percikan api kena jubah kita. Betul? Tak, bukan nak mencela pekerjaan tu, tidak. Hadis Nabi ni nak nampakkan gambaran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, malam ni eloklah kita belajar siapakah yang sentiasa duduk dengan Nabi, rapat dengan Nabi. Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat Nabi ni rapat dengan Nabi macam kita rapat dengan kawan sekerja ke? Kita kawan sekerja kita rapat berapa jam bang? Paling lama lah. Kawan sekampung paling lama duduk berapa jam? Itu pun kalau orang tanya kita, kenal Pak Mat? Apa tak kenalnya? Pergi masjid sama-sama, duduk sebelah kot katanya. Padahal jumpa baru 1 hari 2 jam, 1 jam. Itu pun dah mengaku kenal. Tuan-tuan puan-puan, Nabi SAW, sahabat duduk dengan dia daripada tahajud sampai lepas Aisyah. Ada yang boleh duduk dengan member sampai tahap macam tu? Hentikanlah ustaz, katanya. Tu. Itu pun masih lagi tanya Aisyah, ya Aisyah, kana khuluquhul, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Aisyah kata kana khuluquhul Quran. Tanya lagi, padahal yang habiskan masa dengan Nabi siapa?
sahabat. Allahu Akbar. Jadi malam ni jom kita tengok yang pertama, sahabat Nabi ni berapa orang bang? Sahabat Nabi mengikut yang dinyatakan oleh para ulama dikirakan mengikut sirah, mengikut kitab antaranya Imam As-Sakhawi dalam kitabnya Fathul Mughith bi Syarhil Alfiyah, kemudian banyak lagi kitab-kitab yang lain, jumlah sahabat Nabi lebih daripada 100,000 orang. Ya. Tu sahabat Nabi lebih kurang 100,000 lebih orang. Sahabat kita yang betul-betul sahabat berapa orang? Di kampung ni seorang je ya. Bayangkanlah hidup punya lama ya. Seorang sahabat. Tuan-tuan puan-puan, 100,000 orang Nabi, 100,000 lebih para sahabat Nabi yang benar-benar wafat, sakit dan wafat ataupun syahid di Madinah atau Mekah berapa orang? Tak sampai 5,000 orang. 100,000 lebih sahabat yang benar-benar wafat atau syahid di tanah haram Mekah Madinah berapa orang? Tak sampai 5,000 orang. Yang lain mana? Ini spesialnya sahabat. Sebab sahabat bila bersahabat dengan Nabi bukan sekadar sahabat lepas tu meninggal, wafat, dah, sudah. No. Para sahabat bila wafatnya Nabi ramai keluar daripada zon selesa pergi sebarkan dakwah. Sebab itu ramai para sahabat yang makamnya di luar kota Madinah atau Mekah. Antaranya siapa? Siapa agak-agak? Ni Muazzin Bilal bin Rabah. Nun jauh di Syam makam dia. Siapa lagi? Yang lahir di Madinah, wafat di Turki. Siapa dia? Siapa boleh jawab? Ustaz, jangan tanya boleh tak? Ceramah udahlah. Baik, minta maaf ya. Abu Ayyub Al-Ansari. Wafatnya bukan pencin tau. Wafatnya ketika sedang berperang. Di mana tu? Di Turki. Lawan Rom. Bukan askar prebet-prebet rendah-rendah taraf ni, lawan Rom ni zaman dulu tentera yang besar lah. Lawan dekat mana? Nun di Turki. Umur Abu Ayyub waktu tu berapa? 88. Saya nak tanyalah yang dekat sini, kalau kata ditakdirkan pergi perang, umur kita yang sekarang ni nak pergi bahagian depan perang tak? Senyap, yang nyautnya 2 orang, 3 orang. Kita ni pun umur 60, buat majlis pencin besar-besaran ya. Ucapannya, Alhamdulillah, akhirnya saya pencin, katanya ya. Lepas tu ada orang cakap, Abang Haji, marilah datang tengok-tengoklah pejabat. Hidaklah, aku dah pencin, katanya. Teman dah pencin, hidaklah aku pergi office lagi dah, katanya. Ini bukan pergi office bang, perang. Umur 88. Namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau nak tahu, kita akan cerita next time. Ni tak masuk lagi ni cerita ni. Baik. Malam ni apa yang saya nak sentuh? Sahabat Nabi pemuda. Namanya Hanzalah bin Abu Amir. Siapa yang tulis? Mentang-mentang ada live Facebook. Tak ada tulis dah ya. Nengok pula di Facebook lah. Tuan-tuan, namanya Hanzalah bin Abu Amir. Siapakah Hanzalah ini? Baik, kita cerita bapa dia dulu. Abu Amir ni bukan calang-calang orang. Dia adalah antara pemuka. Bila sebut pemuka tu bahasa kitab. Zaman saya dulu belajar di Thailand, Selatan Thai, bila nak baca pemuka tu, dia kaf tu dia tak ada alif hujung. Jadi pa, mim, waw, kaf. Kita pun pamuk benda kan. Rupanya pemuka. Pemuka ni maksudnya golongan bangsawan. Yang mana dia ini ada pangkat yang besar, Abu Amir ni. Dan dia adalah orang yang sangat kaya raya. Dia kawan kepada siapa? Kawan kepada seorang yang hampir-hampir ditabalkan sebagai pemimpin Madinah. Nama dia siapa? Abdullah bin Ubay. Pernah dengar perkataan Abdullah bin Ubay? Ini bapa kepada munafik. Jadi, sebelum Nabi SAW hijrah,
mereka dah pakat ni nak lantik Abdullah bin Ubay nak jadi pemimpin di Madinah. Tiba-tiba rupa-rupanya dakwah telah awal dijalankan. Yang paling awal datang ke Madinah waktu tu namanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair datang mengislamkan ramai para sahabat di Madinah. Kemudian dia tukar plan. Nabi SAW nak sampai dah. Jadi kita dah Islam. Daripada lantik Abdullah bin Ubay ni, baik kita Rasulullah tiba lantik dia jadi pemimpin kita. Maka agak-agak apa perasaan Abdullah bin Ubay? Itu yang start dia jadi ketua munafik itu. Jadi dia ni best friend siapa? Best friend kepada Abu Amir, ayah kepada Hanzalah. Tuan-tuan dan puan-puan, ini kena cerita bagi tahu juga ni. Kita 31 kan? Aisyah 831 ya. Kena bagi tahu, kena khabar ke teman. Sebab kadang dapat mikrofon ni lupa diri. Ya. Tuan-tuan puan-puan, bila kita sebut tentang Hanzalah bin Abu Amir, Hanzalah ni dia sendiri pernah kata dekat Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk pergi ke Mekah untuk aku bunuh ayahku." Sebab apa? Sebab begini, Abu Amir ni dia asalnya dia okey lagi. Bila je Nabi dilantik menjadi Rasul, Rasulullah berdakwah pula di Madinah, ramai sahabat-sahabat dia dulu yang hebat-hebat dulu tiba-tiba beriman pula dengan Nabi. Dia geram lah. Dia geram. Dia kata begini, aku ni ada pengaruh yang besar. Kalaulah aku menyeru semua untuk ikut cakapku, semestinya mereka akan mengakui dan mengikutku. Tuan-tuan balik buka kitab Rahiqul Makhtum. Dia sebut lagi tu. Akhirnya anak dia sendiri menempelak, "Wahai ayahku, kami taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Malu kali pertama ketika di hadapan khalayak. Maka apa dia buat? Dia geram, dia benci, dendam pada Rasulullah. Dia sanggup pergi ke Mekah untuk bersama dengan orang-orang Quraisy. Tu Abu Amir. Ketika berada di sana, dia tak habis-habis provok, dia tak habis-habis membantu Quraisy membina pasukan tentera yang sangat hebat untuk menentang siapa? Menentang Rasulullah. Kan saya sebut tadi, Abu Amir ni siapa? Orang yang banyak fulus. Apa dia buat? Harta-harta dia tu dia serah kepada Quraisy asalkan dapat bina ketenteraan yang hebat menentang Muhammad. Anak dia ni dah Islam, Hanzalah. Hanzalah ni bila dapat tahu bapa dia sanggup buat macam tu dekat Mekah, dia kata apa? Masa tu dia dekat Nabi, dia berada dengan Nabi di Madinah. Dia kata, "Ya Rasulullah, izinkanlah aku untuk ke Mekah, aku sendiri nak bunuh bapa aku." Tuan-tuan, agak-agak Nabi kata apa? Sepatutnya kata apa? Silakan. Lagi bagus, anak kan? Buat-buat nak jumpa, buat-buat nak peluk ke, tikam. Kalau ikutkan akal kita lah. Tetapi tuan-tuan balik rujuk hadis. Katanya jangan, itu kata Nabi SAW. Wa imma seorang bapa tidak beriman pun jangan kamu bunuh dia. Tu akhlak Nabi SAW. Kita lain, baru beralih ideologi member kita, terus pergi kedai kopi, aku tak percaya, burukkan terus member kita. Contoh, di sini tak ada kes gitu. Ni kita cerita belah mana, Zimbabwe rasanya. Nabi, tuan-tuan, ada orang nak bunuh ni musuh yang banyak duk invest duit nak menentang dia. Yang nak bunuh tu anak dia sendiri. Nabi kata jangan bunuh bapa kamu, itu ayah kamu. Allah. Di Malaysia kalau tengok anak bergaduh dengan ayah, kita lagi seronok. Hang sokong siapa? Hang sokong pak dia, aku sokong anak dia. Nampak? Lain. Ni akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu antara yang berlaku pada kisah Hanzalah.
Yang saya nak kongsikan, sebab masa pun dah nak habis, kita kena laju sikit lah. Sebab saya tengok tuan-tuan muka lapar belaka tu. Teringat nak makan malam ni nasi goreng ayam ya. Tak apalah, sabar ya. Tuan-tuan, puan-puan, apa yang saya nak kongsikan bagaimana kenapa Hanzalah digelar sebagai Ghasilul Malaikah, yang dimandikan oleh malaikat. Dia begini, perancangan untuk menikahkan Hanzalah ni dah lama, iaitu antara dua orang best friend. Hanzalah, bapak dia siapa? Abu Amir. Jadi Abu Amir ni, dia dah plan dengan member dia dah, aku nak nikahkan dengan anak kamu ni. Dia kata dekat Abdullah bin Ubay. Maka Abdullah bin Ubay ada seorang anak dara yang sangat cantik. Saya ulang 3 kali tu, sebab memang betul dalam kitab cerita tersangat cantik. Nama pun cantik, Jamilah. Kan Jamil kan cantik. Jadi kalau Jamilah tu untuk wanita, memang sangat cantik, tuan-tuan puan-puan. Jamilah ni memang wanita yang sangat cantik, dan dia adalah anak kepada Abdullah bin Ubay. Apa berlaku? Jadi tarikh tu tak ditetapkan hingga tibalah masa nak nikah. Maka bila nak nikah, tarikh pun dah ditetapkan. Kena pula waktu tu dapat cerita daripada perisik, katanya tentera kafir Quraisy dah menuju ke Madinah. Oh sudah, majlis kahwin dah dekat, kena pula dah datang pula musuh Islam lagu mana ni. Macam kita lah ya, tengah plan apa semua ni kan, nak nikah apa semua, nak buat kenduri lah, dah ambil catering apa semua. Tiba-tiba pula bapak pengantin kata, aku nak pergi umrah lah. Agak-agak kita nak kata apa kat bapak pengantin? Apa kata, ni yuk, selesailah satu-satu dulu. Contoh, tu umrah bukan perang ya. Ini tiba-tiba musuh Islam dah datang. Kalau tuan-tuan puan-puan buka hadis berkenaan dengan istiqamah, hadis tu keluar selepas Rasulullah bersama dengan para sahabat discuss, musyawarah tentang bagaimana. Rasulullah tanya sahabat, tanya A, tanya B, tanya C, semua tanya sahabat tu, kita nak bertahan di Madinah atau nak keluar dari Madinah? Maka ada sahabat kata, kita bertahan dalam Madinah ya Rasulullah. Ada kata, jangan, dekat dalam Madinah ada orang tua-tua, ada kanak-kanak, ada wanita, kita keluarlah daripada kota Madinah. Maka buat undian, akhirnya sepakat katanya nak keluar di Uhud, luar Madinah. Tak jauh pun. Kalau tuan-tuan puan-puan, siapa tadi tuan haji kita, tuan tadi baru balik daripada umrah tadi, mana tadi? Jauh tak kota Madinah dengan Bukit Uhud? Tak jauh. Tak jauh pun, tapi Bukit Uhud tu dah dikira luar kota Madinah tau. Tu luar kota Madinah dah. Tuan-tuan dan puan-puan, apa berlaku? Jarak walaupun tak jauh, tapi mereka kata keluar ke Bukit Uhud. Maka habis sahaja meeting, habis musyawarah, orang pertama yang mengenakan baju besi untuk berperang, agak-agak siapa? Kalau kita mesyuarat gotong royong masjid, ya, baik bila tu kita buat hujung minggu ni hari Sabtu, agak-agak siapa paling awal datang? AJK dulu. Ahli je mana? Bagi AJK lah datang dulu, kita ahli belakang. Tuan-tuan, puan-puan, Rasulullah sebaik sahaja, baik, majoriti kata kita bertahan di Uhud, jom kita pergi keluar. Maka orang pertama yang memakai baju besi, Nabi SAW. Tu dia. Sama macam peristiwa perang Khandaq. Sebaik sahaja Nabi dengar pendapat daripada Salman Al-Farisi. Salman kata, ya Rasulullah, ini plan kita. Kita buat satu parit kerana ini. Maka Rasulullah pun, dia dulu, baginda dulu yang pegang cangkul. Kita cakap dekat isteri kita, ya, eloknya kita cantikkan rumah kita ni, bersih sikit. Last yang pegang penyapu siapa? Jawab sendirilah ya. Tuan-tuan, apa berlaku dalam kisah ini?
Maka dah kucar kacir, rasa gundah gulana, tak tenang dah pada hati ni bakal pengantin ni, Hanzalah. Diceritakan dalam kisah bagaimana Hanzalah tak habis-habis jumpa Rasulullah. Antara kata Hanzalah kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku fikir eloklah dulu ditangguhkan majlis nikahku ini." Agak-agak Rasulullah kata apa tuan-tuan buat? Hanzalah ni bukan calon-calon orang. Hanzalah ni orang yang hebat dalam perang. Kejap lagi saya cerita siapa yang hampir dibunuh dia. Bukan calang-calang. Kita ni kalau nak main bola, striker kata, "Minta maaf lah, saya rasa saya tak dapat datang lah match malam ni." Kita tak tenang. Tolonglah main kejap, skor 3 gol balik ya. Contoh kan. Ini orang hebat dalam perang. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku rasa aku tak nak berkahwin lagi lah. Kita tangguh dulu. Aku jihad bersama dengan kamu." Kata Rasulullah, "Jangan wahai Hanzalah. Teruskanlah majlis nikahmu." Masalahnya, Hanzalah dan tentera-tentera mukmin tak tahu bila, anytime tentera Quraisy akan datang serang. Kalau tentera datang, maksudnya semboyan akan dibunyikan. Bila semboyan akan dibunyikan, semboyan tu pesara tentera tahulah apa dia ya. Bila dibunyikan, maksudnya kena perang. Tuan-tuan dan puan-puan, saya pendekkan cerita. Akhirnya yang menikahkan Hanzalah pada satu malam itu disebutkan, ada ulama beza pendapat, ada katanya malam Jumaat malam. Akhirnya Hanzalah selamat dinikahkan bersama dengan Jamilah binti Abdullah bin Ubay. Tu walaupun bapa yang ketua munafik kan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, anaknya iman lain, sama macam Hanzalah. Kedua-dua pengantin ni imannya sangat hebat. Malam tu mereka habiskan malam sebagai suami isteri. Mereka bersama. Dalam kurungan lah perkataan bersama tu. Tuan-tuan puan-puan lebih tahu daripada saya. Ya, mereka bersama malam tu. Ya. Faham tak, tuan-tuan? Dan malam ni tak faham. Bersama tu macam mana ustaz? Katanya. Faham-faham je lah. Tuan-tuan dan puan-puan, mereka pun habiskan malam tu sebagai malam kasih sayang suami isteri. Tu lebih dekat kot nak faham ya. Masalahnya esok pagi sebelum subuh, kedengaran umat Islam mari keluar, pertahankan agama Allah. Tu dia. Waktu tu Hanzalah yang tengah duduk seronok baring sebelah isteri dah lah lawa. Baru kahwin. Kita bayangkan kita baru kahwin, bini pula lawa bang. Dulu satu universiti nak kat dia, tiba-tiba dapat kat kita. Kena pula pagi tu kena pergi perang. Agak-agak berat ke senang nak keluar perang? Ni saya tanya ni, ikhlas ni. Tapi jawab jangan guna mulut, dalam hati. Nak tahu iman kita kat mana? Kita bayang dulu kita. Jangan bayangkan orang sebelah. Member saya ni teruk. Jangan tengok orang sebelah. Tengok kita. Kalau kita duduk di tempat Hanzalah, dengar semboyan dibunyikan, "Wahai tentera-tentera mukmin, sahutlah jihad fi sabilillah, pertahankan agama Allah." Agak-agak kita nak keluar. Biar demo lah. Teman biar lu dapat anak seorang besar masuk tadika dulu ya. Tidak bagi Hanzalah. Hanzalah terus bangun, bingkas. Kalau mengikut kitab, dia terus ambil apa? Dia ambil baju besi dan pakaikan. Ketika sedang mengenakan baju besi. Maklumlah orang perempuan. Orang perempuan memang gitu bang, normal. Isterinya Jamilah berkata, "Wahai suamiku Hanzalah, bukankah kita baru bernikah?" Sambil dia cakap tu menangis bang. Bini dah lah lawa menangis pula. Merayu jangan pi. Agak-agak kita macam mana? Allah. Kita bukan pergi perang, baru nak pergi solat Jumaat, bini kata, "Bang, janganlah pergi. Duduk rumah." Tak jadi terus.
Imam tanya mana Mak Pak Samad? Tuan-tuan puan-puan, ini iman yang Allah. Akhirnya Hanzalah kata apa? Tuan-tuan boleh tengok kitab. Hanzalah kata kepada isteri dia Jamilah binti Abdullah, wahai Jamilah, aku bukanlah seorang yang melambat-lambatkan dalam urusan Allah. Aku ingin bersegera menuju syurga Allah. Tu dia ayat dia. Ayat dia. Bang boleh buat bang? Lepas ni kan, duduk di rumah, lepas tu tiba-tiba kan ada majlis ilmu, isteri pula kata, bang malam ni kita pergilah date dulu, makan dulu. Tak boleh, ini urusan aku dengan Allah. Agak-agak boleh. Itu baru seorang isteri. Kalau banyak isteri, yang A cakap nak pergi sini, yang B cakap nak pergi sini, terus tak jumpa masjid ni. Gurau-gurau tuan-tuan. Tuan-tuan puan-puan, maka apa berlaku? Si isteri ni walaupun berat, ni saya kata walaupun bapa dia ketua kepada munafik, anak lain, anak dia isteri dia izinkan. Saya pendekkan cerita, dalam peperangan Uhud, asalnya kita hampir menang. Asalnya 3,000 tentera muslimin hampir menang. Ke atas siapa? Begitu ramai. Maafkan saya, 1,000 lebih tentera mukminin nak menentang 3,000 lebih tentera kafir. Diceritakan ada ulama kata 4,000 lebih. Lawan punya lawan, Nabi kata kepada pasukan pemanah, jangan turun daripada bukit itu walau apa pun berlaku. Akan tetapi, ini saya nak betulkan, ada mungkin sebelum ini ada sedikit khilaf, kesilapan daripada orang-orang yang menyampaikan ilmu kepada kita. Ada kan kita dengar kisah disebutkan kerana pasukan pemanah tengok ghanimah, dia tengok harta rampasan perang, betul? Itu silap. Saya sendiri pun diperbetulkan oleh para asatizah, termasuklah Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Bukan sebab tengok ghanimah. Kalau tidak, kita duk pandang apa pada sahabat? Pandang ghanimah teruk lah. Tak, bukan. Tetapi sahabat waktu tu ingat pasukan muslimin sudah menang sepenuhnya. Sebab itu mereka turun. Bukan pandang harta dunia. Sahabat kalau pandang harta dunia, apa beza dengan kita? Kan sahabat kan hebat, iman mereka, ilmu mereka. Jadi bukan sebab pandang ghanimah, mereka fikir mereka dah menang. Jadi mereka turun. Rupanya belum habis lagi serang. Khalid Al-Walid yang waktu tu belum muslim, dia buat apa? Dia kumpulkan pasukan tentera dia kembali, dia pusing Bukit Uhud. Haji pergi hari tu je Bukit Uhud. Dia pusing. Saya dulu mutawif, kalau saya bawa jemaah saya akan tunjuk kok mana dia pusing. Bila dia pusing, serang. Waktu tu asalnya Hanzalah dah hampir-hampir nak bunuh Abu Sufyan bin Harbi. Siapa Abu Sufyan? Dia lah kepala perang Quraisy. Nak bunuh dah. Apa yang dilakukan oleh Hanzalah? Sebab tu saya kata orang yang hebat dalam peperangan Hanzalah ni, dia cantas kaki kuda Abu Sufyan. Abu Sufyan jatuh. Lepas tu dia nak tikam Abu Sufyan, tiba-tiba Shaddad Al-Aswad. Siapa pula Shaddad Al-Aswad ni? Kalau nak tahu, selepas ini kita bagi laluan kepada azan Isyak dulu. Falyatafaddal ma'jura. Belum lagi? 2 minit lagi. Nampak? Jam pun ada khilaf. Tuan-tuan, Shaddad Al-Aswad, dia pakar baling tombak. Sekali dia baling, confirm tepat. Tu Shaddad Al-Aswad, dia pihak Quraisy. Kita ni pegang tombak belum pernah lagi, tapi cakap paling tepat lah kalau mengata orang. Contoh. Shaddad Al-Aswad, dia baling tombak, tepat ke belakang Hanzalah, terkeluar di depan Hanzalah. Maka waktu tu Hanzalah terjatuh, lalu dikerumuni oleh tentera kafir Quraisy. Macam mana Shaddad boleh dengar? Sebab Abu Sufyan ni dia pengecut, penakut. Dia jerit kuat-kuat, wahai tentera-tenteraku, bantulah aku, kasihanilah aku, akulah Abu Sufyan. Shaddad ni dia tengok kepala dia, bos dia jatuh, dia baling
terus tembus dada Hanzalah. Lalu syahidlah Hanzalah. Sebelum habis, tuan-tuan, dalam peperangan tersebut kita tewas. Ketika dikumpulkan semua jenazah yang syahid, tiba-tiba Nabi SAW katakan kepada para sahabat, di manakah aina Hanzalah? Di manakah Hanzalah? Kenapa ya Rasulullah? Aku lihat di langit, antara langit dan bumi, Hanzalah dimandikan oleh malaikat, yang mana airnya sangat suci, dimandikan daripada bejana emas, bejana perak, kata Nabi. Itu hadis. Maka para sahabat pun cari mana dia Hanzalah. Maka pergi pusing punya pusing, berhampiran dengan Bukit Uhud. Di atas batu, rupanya jasad Hanzalah ada di situ, malaikat letak. Diceritakan para sahabat jumpa jasad Hanzalah basah macam baru lepas mandi, macam baru lepas kena hujan, rambutnya basah, sedangkan waktu tu tengah hari dan tak ada air. Maksudnya apa yang Nabi sebut tadi benar. Rasulullah terus selepas mengebumikan para sahabat termasuk Hanzalah, Rasulullah kata, wahai sahabatku, tanyalah kepada isterinya yang baru dinikahinya, bagaimanakah Hanzalah semalam? Kata isterinya Jamilah binti Abdullah, wahai Rasulullah dan para sahabat, suamiku semalam bersama denganku tak sempat mandi junub. Tak sempat mandi junub. Maksudnya yang saya cerita tadi tu, yang dia bila dengar semboyan terus pakai baju besi tu, tak sempat mandi bang. Tapi abang jangan buat macam tu. Dengar azan terus mandi solat subuh. Ustaz, tadi saya tak sempat lah mandi junub. Tu dia dah habis tahiyat dah. Jangan buat macam tu. Ni kira perang, ni Hanzalah. Allahu Akbar. Baiklah, kita bagi laluan kepada azan Isyak dahulu, insya-Allah. Kemudian ada sikit lagi, ada pengajaran di sebalik kisah ini, insya-Allah saya akan sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah tuan-tuan, saya sambung sikit lagi, lepas tu kita solat Isyak. Baik. Pengajaran daripada kisah ini tidak lain tak bukan sebenarnya ada pada sabda Nabi, ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fath, yang mana Allah cerita tentang hebatnya para sahabat yang kita kena teladani. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Maksudnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya, iaitu para sahabatnya, bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang memusuhi, tetapi berkasih sayang pula apabila sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari kurniaan Allah dan redanya. Pada wajah mereka nampak tanda-tanda bekas sujud. InsyaAllah apabila kita jumpa lagi next, saya akan cerita pula sahabat lain yang mana sangat hebat imannya, sangat hebat kepribadiannya, yang namanya pula Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi malam ni kita dapat cerita tentang Hanzalah yang dikenali sebagai saya sebut banyak kali dah tadi, yang dimandikan malaikat, ghasilil malaikah. Ingat tu, insya-Allah. Seronok dapat ilmu bang ya. Balik jumpa orang rumah, cerita pula ke orang rumah. Ya, kalau ada rostrum lagi cantik. Yang duduk ni abang nak cerita pula ya. Cerita dia pula jadi ustaz. Boleh, alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bukanlah saya seorang yang hebat dan bijak pandai berkata-kata. Mungkin ada salah silap daripada saya. Kalau ada salah silap, tegurlah saya, perbetulkan saya selepas ini, insya-Allah. Dan sebelum habis, tuan-tuan dan puan-puan, saya Da'i Hadari, wakil bagi Puan Izzah dari Rumah Amal Titian Baiti Al-Jannah. Rumah Amal Titian Baiti Al-Jannah. Boleh tengok Facebook dia. Rumah amal ini terletak dekat dengan tuan-tuan di Saujana Rawang. Rumah amal ini menempatkan 80 lebih anak-anak asnaf zakat, termasuklah dekat situ ada anak hasil dari sumbang mahram. Ibunya
ayahnya pak saudaranya. Ada dekat situ ayahnya atuknya. Ayah rogol anak dapat bayi tu. Ada dekat situ ayahnya, ini welcome to akhir zaman. Ayahnya moyangnya. Atuk rogol cucu dapat bayi tu. Jadi ayah-ayah tersebut dah jatuh hukum, ayah-ayah durjana itu. Jadi Puan Izzah menjaga 80 lebih anak-anak itu bersama dengan suami dan anaknya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, memang benar Lembaga Zakat Selangor ada bagi bantuan, tapi RM3,000 lebih sebulan tak cukup nak tanggung 80 lebih anak-anak itu. Jadi tahun baru ni 2024 ni jadikanlah keazaman kita, iaitu untuk membantu juga mereka yang kurang kemampuan ataupun yang amat memerlukan. Cara yang pertama, boleh terus pergi ke rumah amal tersebut di Saujana Rawang. Alamatnya ada di Facebook, nombor Puan Izzah pun ada di situ. Kalau nak bank in, nombor akaun Puan Izzah pun ada dekat situ, nombor akaun rumah amal tu, ya, di rumah amal Titian Baiti Al-Jannah. Ataupun malam ni boleh saya mewakili Puan Izzah. Saya boleh jumpa saya kejap je lagi, cumanya saya tak bawa tabung. Jadi tuan-tuan boleh jumpa saya secara peribadilah. Ya. Jangan risau, satu sen pun saya tak ambil. Tak ada cas perkhidmatan, tak ada cas penghantaran, sebab saya bukan Shopee atau Lazada. Tuan-tuan bagi RM1 lah saya sampaikan. Puan Izzah RM1 je dapat semalam. Siapa bagi? Masjid dekat Kampung Merbau Sempak. RM1 je. Ya. Jadi tuan-tuan, puan-puan, bolehlah jumpa saya kejap je lagi. Nak bank in, jangan lupa pergi ke Facebook tu, ada nombor akaun. InsyaAllah, mudah-mudahan kita sedar dalam rezeki kita ada hak orang lain juga, insyaAllah. Baiklah, jangan lupa tonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, setiap hari jam 6.30 pagi hanya di TV3 dan TV9. Dan jangan lupa dengarkan Radio Zayan 104.9 FM, destinasi nasyid anda. Ini bos suruh. Geli juga saya nak promosi ni, tapi bos suruh, ya. Dia kata nak ceramah boleh, tapi jangan lupa promosi. Dia orang India, nama dia Dandi. Memang betul India, memang betul agama Hindu, tapi dia banyak bagi cadangan untuk dakwah dekat radio. Saya pun pelik, confused juga. Aku pula dengar cakap dia, ya. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan urusannya, satu masa nanti masuk Islam, insyaAllah. Amin. Baiklah, baju serabai pergi tangkap ikan you. Goodbye, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.